Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Hari ini kita menyambung pembelajaran pada minggu lepas ya, untuk subjek fiqh kelas 3 An-Naim, tarikh hari ini 15 hari bulan 2 2021. Sebelum memulakan pelajaran kita, sama-sama kita tanda tangan dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Ingat lagi tak tajuk minggu lepas? Ada yang ingat kan? Tajuk najis. Okey, minggu lepas kita belajar tajuk najis, pengertian najis. Ada ingat lagi? Pengertian najis dari segi bahasa? Benda yang kotor dan jijik. Dari segi istilah? Kekotoran yang menyebabkan tidak sah solat serta ibadat yang lain. Terima kasih kepada murid-murid serta ibu bapa yang beri kerjasama sehingga dapat menyiapkan tugasan dan menghantar pada ustazah. Okey, minggu ni kita sambung pula cara menyucikan najis. Minggu lepas kita dah tahu dah jenis-jenis najis. Ya, lepas tu contoh-contoh dia. Jadi minggu ni kita nak belajar cara menyucikan najis. Iaitu menyucikan najis muhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah. Sebut nak kena betul tu ya. Okey. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, ya, selepas sesi pembelajaran hari ini, Ustazah mengharapkan ya murid-murid dapat apa? Pertama, menyebut jenis-jenis najis dan pengertiannya. Yang kedua, menyebut cara menyucikan. Menyucikan najis muhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Ya, kita tengok satu persatu bagaimana cara menyucikan najis-najis tersebut. Ni nak kena tahu, nak kena belajar ni. Biar bila kita berhadapan dengan keadaan jumpa dengan najis ni, kita tahu cara menyucikan. Sebab dia berkaitan dengan ibadat kita. Kalau kita cuci tak bersih, ya, dikhawatiri ibadat kita tidak akan diterima Allah. Okey, tengok yang pertama, najis muhaffafah. Ya, pengertian ni minggu lepas kita dah belajar. Jadi kita terus kepada cara menyucikannya. Pertama, hilangkan najis. Ya, kalau kita air kencing kanak-kanak lelaki tadi memang ada air dia nampak. Jadi kita ambil tisu, kita lap air kencing tu, terus kita buang tisu tu. Kalau kamu lap dengan kain, nanti kain tu pula kita kena cuci. Kecuali kalau kain tu kamu terus buang juga. Okey, dah kamu buang tadi, nampak air yang mengalir tu, kencing kanak-kanak lelaki dah mengalir tu, kamu buang dah dengan tisu, kemudian kamu renjiskan saja. Sebab tu disebut najis muhaffafah, ringan sebab nak cuci dia antara tiga-tiga najis ni yang paling mudah, ya. Tak perlu nak alirkan air, memadai direnjiskan sahaja air mutlak pada tempat yang terkena najis. Ya, kalau kamu tak nak renjiskan, kamu guna spray pun boleh. Ada tak pernah nampak tak? Siapa yang tahu spray macam nak spray siram bunga ataupun spray siapa yang ada baby tu, mak nak cebokkan baby apa semua kan, guna spray kan? Boleh. Spray tempat yang terkena najis, ya, ratakan. Ya, pastikan air mutlak tu tadi rata di tempat yang terkena najis. Kemudian kita lapkan dengan kain yang bersih. Selesai. Senang je. Ulang balik. Hilangkan najis, ya. Kedua, renjiskan air mutlak pada tempat yang terkena najis. Yang ketiga, lap dengan kain yang bersih. Okey, itu najis apa? Muhaffafah. Okey, yang kedua najis mutawassitah, ya. Najis mutawassitah ni apa? Muntah, darah, nanah, tahi, bangkai kan? Okey, sama step dia. Yang pertama, hilangkan najis dahulu. Kalau ada muntah, ada tahi, ya, adik kencing ke, adik berak ke, muntah ke, darah, hilangkan. Hilangkan dengan tisu. Ambil tisu, buangkan najis tu dulu. Nak kena betul ni. Ya, nak kena buang betul-betul. Kemudian, kalau najis muhaffafah tadi, kita renjiskan saja. Yang najis mutawassitah ni, kita kena alirkan air.
alirkan air mutlak di tempat yang terkena najis. Ya, kita alirkan. Bezanya tadi renjis saja, yang ni kena alirkan air mutlak di tempat yang terkena najis sehingga hilang warna, bau dan rasa. Jika kita basuh-basuh tu, bau, warna dan rasa tak hilang, kita bilas lagi. Buat lagi sehingga 3 kali. Tetapi jika tidak hilang juga, tidak mengapa. Ya, basuh bersih-bersih. Dah dah alirkan air. Kita boleh tambah kat sini step yang ketiga, kita lap dengan kain yang bersih. Hilangkan najis. Yang kedua, cuci dengan air mutlak tempat terkena najis sehingga hilang warna, bau dan rasa dia. Ya, kalau kita dah cuci 3 kali, warna tak hilang, tidak mengapa. Okey, najis yang ketiga. Najis apa yang ketiga? Ya, betul. Mughalazah. Sama juga. Mughalazah ni anjing, babi serta keturunan dan apa sahaja yang ada pada anjing dan babi tu kan. Air liur dia, bulu dia, apa semua kan. Okey, sama juga step yang pertama. Hilangkan najis dahulu. Okey, contohlah. Kasut kamu baru beli kan. Kasut mahal 400-500 kamu baru beli. Tiba-tiba anjing berak dekat kasut kamu tu. Kalau murah kasut tu tak apalah, boleh terus buang kan. Ni kasut mahal, sayang nak buang. Jadi macam mana? Hilangkan najis dahulu. Kalau ada tahi dia ataupun kamu terpijak dekat tapak kasut tu, ambil kayu. Ya, kayu kamu korek-korek, kamu bersihkan tahi dia tu, yang ada dekat tapak kasut tu. Lepas tu dengan kayu tu tadi buang. Ya. Okey, dah hilangkan najis. Kemudian step yang kedua, basuh tempat yang terkena najis tersebut dengan air bercampur tanah 1 kali. Ni pengalaman ustazah mengajar fiqh. Bila masa ustazah mengajar ni dia rasa macam mudah nak faham. Tapi nanti bila periksa keluar soalan, bilangan air tanah berapa, bilangan air mutlak berapa, macam-macam nanti jawapan dia. Ya, nak senang, kamu tunjuk sekarang jari 7. Kamu tunjuk jari 7, kemudian kamu tutup 1. Satu tu apa? Air tanah. Jadi baki dia ada berapa? 6. 6 ni lah air mutlak. Kamu fikir macam ni. Takkanlah air tanah yang 6 kali. Air mutlak 1. Mesti yang 1 air mutlak ni tak dapat membersihkan 6 kali air tanah kan? Jangan keliru. 1 kali air tanah. Kemudian tengok yang ketiga, step ketiga tu, basuh semula tempat yang telah dibasuh dengan air tanah tersebut dengan 6 kali air mutlak. Tunjuk jari 7, tutup 1 untuk bilangan air tanah. Baki dia ada berapa? 6. 6 ini ialah air mutlak. Boleh faham? Ya. Okey, setelah selesai tugasan ini nanti, yang saya terangkan kamu, ni tugasan yang kamu perlu buat. Yang pertama, gariskan perkataan yang bergaris di dalam buku teks. Ya, perkataan yang bergaris pada skrin yang Ustazah tunjuk kat kamu ni, kamu garis perkataan tersebut di dalam buku teks kamu. Macam minggu lepas, ya, ambil buku teks, pensel dan pembaris, kamu gariskan, kemas-kemas. Yang kedua, baca perkataan yang bergaris secara berulang kali sehingga benar-benar lancar. Ya, tak perlu nak cepat-cepat hantar tugasan kat Ustazah. Baca 2-3 kali sampai benar-benar lancar, baru hantar tugasan pada Ustazah. Ya. Okey, yang ketiga, setelah lancar, murid diminta menghantar tugasan dengan cara membaca perkataan yang bergaris dan hantar tugasan dengan cara membuat voicemail ke nombor handphone Ustazah, ya. Tak perlu hantar ke grup WhatsApp kelas tu, ya. Okey. Kemudian yang keempat, jangan lupa tuliskan nama penuh dan darjah. Ustazah harap sangat setiap tugasan yang dihantar mestilah bersama nama penuh. Apa maksud nama penuh? Nama kamu, nama lengkap dan nama ayah. Sebab kadang-kadang ada kelas tu nama dia ada sama, ya. Kemudian tuliskan darjah. Okey, kalau ada yang bertanya, Ustazah minggu lepas saya dah tulis nama dengan darjah. Untuk makluman anak-anak murid dan parent, tugasan yang kamu hantar, Ustazah akan masukkan dalam folder dekat untuk kumpul
sebagai rujukan untuk pentaksiran. Jadi dalam handphone Ustazah tu, Ustazah kosongkan balik. Sebab kalau Ustazah tak buat macam tu, penuh memori Ustazah. Handphone Ustazah jadi hang. Ya, kalau kamu hantar, sebab sehari macam-macam tugasan ada dalam tu kan. Jadi setiap kali hantar tugasan, jangan lupa nama penuh dan darjah. Okey, Ustazah ucapkan terima kasih untuk anak murid dan ibu bapa yang berikan kerjasama ya. Okey, sekian itu je. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.